Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan selamat pagi. Saudara-saudari pengacara majlis yang berhormat, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, merangkap pengurusi Jemaah Penasihat Barisan Nasional, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiausaha Agung Barisan Nasional, sahabat-sahabat juga yang berhormat Senator Datuk Dr. Mah Hansun, Timbalan Presiden MCA, Datuk T. Murugaya, Naib Presiden MIC, yang berhormat dan yang bahagia ahli-ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional, yang berhormat yang bahagia ahli-ahli Majlis Tertinggi parti-parti komponen Barisan Nasional, yang berbahagia Datuk Seri R.S. Tinantiran, Presiden Mahkamah Sakti Malaysia dan kepimpinannya, yang berbahagia Datuk Loganathan Toresami, Presiden Barisan Kemajuan India Malaysia IPF dan kepimpinannya, yang berbahagia Tan Sri Nala Karupan, Presiden Malaysian United Party, Datuk Gurjit Singh, Presiden Parti Punjabi Malaysia, Major Datuk Huan Cheng Guan, Presiden Parti Cinta Malaysia, PCM, bukan Parti Cina Malaysia ya. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Said Ibrahim bin Kadir, Presiden Kongres India Muslim Malaysia, yang amat berhormat, yang berhormat, yang bahagia pengurusi-pengurusi Barisan Nasional negeri-negeri, pengurusi jawatan kuasa penyelaras Barisan Nasional bahagian-bahagian, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum terlambat, walaupun dah lewat satu hari, saya nak ucap selamat Hari Raya Aidilfitri 2020, no Hari Raya. 2021, restricted Hari Raya. 2022, suddenly Hari Raya. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin, rakan-rakan Barisan Nasional yang saya hormati sekalian, saya berasa amat gembira pada pagi ini kerana dapat hadir bersama-sama, diberikan kesempatan untuk meresmikan Konvensyen Barisan Nasional sempena ulang tahun BN yang ke-48. Alhamdulillah. Terima kasih semua, begitu ramai hadir. Saya rasa kalau ini dalam bidang korporat, ini merupakan tawaran saham IPO. Ada dua jenis bila IPO ini diniagakan di pasaran saham Kuala Lumpur. Nombor satu, undersubscribe. Nombor dua, oversubscribe. Pada pagi ini, pada hemat saya, tak cukup tempat duduk, saham Barisan Nasional dah oversubscribe, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahniah saya ucapkan, terima kasih daripada seluruh perusuk negara hadir untuk kita menunjukkan azam dan tekad bahawa Barisan Nasional akan bangkit dan bangun semula pada pilihan raya yang ke-15 nanti, insyaAllah. Saya gembira kerana dapat bertemu dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang terus bersetia dengan BN. Kerana dalam politik ini, tuan-tuan puan sekalian, kesetiaan itu bukan sahaja berharga, namun dalam iklim politik semasa, kesetiaan adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku dah. Yang menjadi lumrahnya dewasa ini ialah kegilaan pada kuasa dan kedudukan.
bukan kepercayaan dan keikhlasan kepada perjuangan lagi. Jadi bila saya melihat kehadiran semua rakan-rakan Parti BN, inilah kegembiraan yang sangat menguja hati saya. Tuan-tuan dan puan-puan semua adalah manifestasi betapa kokohnya kesatuan kita. Inilah keluarga besar kita. Inilah perikatan politik kita. Dan inilah landasan politik yang kita yakini dulu, kini dan selama-lamanya. Rakan-rakan BN sekalian, perjumpaan hari ini sangat penting. Bukan sekadar untuk meraihkan ulang tahun BN yang ke-48, tetapi kerana ia mungkin pertemuan terakhir kita sebelum kita menghadapi pilihan raya yang paling sengit saya jangkakan dalam sejarah Malaysia moden. Pilihan raya yang akan menentukan masa depan BN dan Malaysia. Justru, marilah kita semua duduk bersama-sama, melihat secara jujur segala rencana dan segala pelan kita untuk mengatur persediaan menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Tidak ada lagi ruang untuk kita berpeluk tubuh. Tiada lagi ruang untuk kita berasa selesa. Apatah lagi ruang bermimpi untuk menang dengan mudah. Untuk pilihan raya akan datang, pada saya lah, menang tipis ataupun CP-CP bukan pilihan sama sekali. Kita tidak boleh leka dibuai oleh nostalgia bahawa BN akan memerintah semula. Hanya kita menjadi sebahagian daripada kerajaan pada ketika ini. Apa yang berlaku dalam semua kemenangan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri-negeri seperti di Sabah, Melaka dan Johor, bukan jaminan bahawa BN akan pasti menang dan menguasai kerajaan dengan mudah. Jika kita beranggapan sedemikian, maka saya tegaskan hari ini bahawa anggapan seperti itu bukan sahaja salah, malah berbahaya dan berisiko kepada BN. Jangan anggap mudah tuan sekalian, kerana dah menang di Melaka, menang di Sabah, menang di Johor, maka pilihan raya umum kita akan menang mudah dan mendapat majoriti selesa. Jangan salah anggapan tu, ya. Ada beberapa sebab kritikal mengapa kita mesti membuang tanggapan sebegitu dengan segera. Pertama, seperti yang telah saya nyatakan dalam banyak ucapan saya yang lepas-lepas, kedudukan BN sekarang bukan lagi seperti tahun-tahun sebelum 2018. Pasca 2018 adalah era yang berbeza sama sekali. Sebenarnya bukan sahaja kepada BN, tetapi kepada politik Malaysia, malah kepada dunia secara keseluruhannya. BN telah menjadi sangat mengecil, bukan sahaja dari segi jumlah ahli parlimen kita, tetapi juga jumlah parti komponen negeri yang kita kuasai, malah sokongan popular masyarakat awam. Keadaan ini bukan saja agak-agakan kita, bukan ramalan ataupun tekaan. Ini adalah realiti saudara saya sekalian, yang kesemuanya boleh disandarkan secara jelas kepada fakta dan juga data. Jadi adalah sangat penting untuk BN berpijak di bumi yang nyata dan menerima realiti bahawa kemenangan tidak akan datang bergolek. Ia mesti kita usahakan. Ia mesti kita usahakan dengan gigih dan gerak kerja yang strategik. Kedua, kita mesti menerima hakikat bahawa jenama sahaja tidak akan memenangkan kita. Pengalaman memerintah sudah tidak menjadi kelebihan yang mutlak. Ia tidak akan meyakinkan semua pengundi secara automatik. BN, kita harus diperkenalkan semula kepada masyarakat dengan tawaran-tawaran dan penampilan baru. Atas dasar ini, hari ini saudara saya sekalian, saya akan memberikan dua perkara utama untuk kita fikir dan lunaskan
bagi mengecapi kemenangan. Nombor satu, pertama, bagaimana kita harus memperbaiki, mengukuh dan mencipta semula gelombang gelora jenama BN. Yang kedua, mengapa pentingnya untuk kita kembali memerintah dan bagaimana kita boleh melakukannya. Saudara-saudari sekalian, setelah 48 tahun, amat wajar kita bertanya, bagaimana harus kita reinvent jenama Barisan Nasional ini? Atau sekurang-kurangnya, recalibrate apa yang kita ada. Siapa, ke mana kita mahu bawa Malaysia, apa lebihnya kita dengan yang lain. Semua ini adalah perkara yang mesti difikirkan dan dihidupkan kembali dengan nafas baru. Sebabnya mudah, saudara-saudara sekalian, zaman sudah berubah, generasi sudah silih berganti. Masakan BN terus terperangkap dalam nostalgia silamnya? Hanya kerana kita pernah berjaya dahulu dengan cara sebelum ini tidak bermakna kita akan terus berjaya dengan cara yang sama. Bila saya bertanya di mana-mana bagaimana boleh kita mengungkapkan Barisan Nasional, jawapannya standard. Kebanyakannya rata-rata memberi jawapan BN adalah parti politik berbagai kaum, atau BN adalah gabungan pelbagai parti tetapi dikuasai oleh UMNO. Itu yang rata-rata kita terima, standard punya jawapan. Kalau jawapan besi yang lebih teruk pula, BN dikaitkan dengan gila kuasa, korup, salah guna kuasa dan pelbagai konotasi yang negatif. Semua ini sangat membimbangkan, saudara-saudara sekalian. Kita dilihat sebagai suatu parti politik dengan status quo yang negatif dan tidak lagi memukau imajinasi. Justru kita mesti mengubah persepsi yang toksik ini. Sangat penting untuk kita menampilkan BN yang bersifat sezaman, segar dan kalis masa depan. Kerana itu, bagi saya, kita mesti mengungkapkan semula BN ini sebagai sebuah idea, bukan sekadar sebuah perkataan politik. Kenapa saya mengatakan BN itu sebuah idea? Kerana ia mesti berevolusi. Institusi politik itu lumrahnya pegun ataupun statik. Sedangkan idea pula sentiasa bertumbuh, bercambah dan membiak. BN mesti kita tamsilkan sebagai sebuah idea kesepakatan, idea kesatuan dalam kepelbagaian, idea tentang multiculturalism, progress dan diversity. Kita mesti sinonimkan BN ini sebagai sebuah pemikiran kesepakatan dengan budaya pendekatan politik yang progresif. Ya. Bila nanti kita sebut BN kepada orang ramai, mereka akan terbayang muhibah. Terbit dalam imajinasi mereka kesepakatan, keraian kepelbagaian dan pendekatan politik yang sederhana tetapi maju. Dan memang pun BN itu sebuah idea. Ia lahir, tuan-tuan sekalian, seperti kata Datuk Zamri tadi, sebagai solusi politik dampak peristiwa 13 Mei. Waktu itu, sokongan terhadap Parti Perikatan dalam pilihan raya 1969 jatuh merosot. Parti Perikatan hilang lebih separuh dari undi popular, walaupun mempunyai cukup kerusi untuk membentuk kerajaan. DAP, Gerakan, PAS telah menunjukkan peningkatan sokongan peningkatan yang ketara. Kemenangan parti pembangkang tersebut telah menimbulkan ketegangan kaum dan akhirnya tercetuslah rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Bila berakhirnya tempoh darurat pasca 13 Mei, Parti Perikatan memulakan perundingan untuk membentuk kerjasama politik dengan Gerakan dan PPP. Kedua-duanya menyertai Perikatan pada tahun 1972 dan disusuli kemudiannya oleh PAS, dan akhirnya BN dilahirkan pada tahun 1974 sebagai kerjasama politik 9 parti. BN terbit sebagai idea untuk mengurus negara pasca konflik
Ia tidak ditubuhkan hanya kerana sekadar untuk mengejar kuasa, dibuai dengan kewangan yang maha berkuasa, maupun sekadar membentuk kerajaan. BN lahir untuk memulihkan negara yang parah dan terjejas akibat konflik perkauman. Sejak tertubuhnya BN, saudara sekalian, ia mempelopori pelbagai idea bernas, perkongsian kuasa, politik pembangunan, pengagihan kekayaan, dan pembasmian kemiskinan. Jadi, jika 40 tahun dulu BN terbit dari sebuah idea perkongsian kuasa, maka apakah idea BN untuk Malaysia kurun yang ke-21 ini? Pastinya bagi saya, kesepakatan dan kemakmuran. Sudah tentu kekuatan dalam kepelbagaian. Dan yang jelas, BN adalah sebuah idea tentang kestabilan, kemakmuran dan keadilan. Kita mesti sebarkan secara luas, agresif dan menyeluruh bahawa BN ini bukan sekadar persekutuan politik, tetapi sebuah idea yang kalis zaman tentang sebuah kesepakatan politik untuk sebuah negara kesepakatan. Ini adalah cita-cita untuk sebuah negara adil dan makmur. Kuasa dikongsi, kekayaan diagih, kemiskinan dibenteras, kepelbagaian diraihkan. Kita mesti menggembeling segenap kudrat untuk menyingkirkan persepsi kuasa, korupsi dan kebejahatan moral sebagai sesuatu yang sinonim dengan BN. Demi menghadapi PRU yang akan datang, saudara saya sekalian, BN mesti tampil dengan image yang revolusional, yang cool but serious and promising, yang boleh menerbitkan rasa percaya dalam kalangan rakyat, dan yang boleh menyebabkan rakyat memberikan BN suatu peluang untuk membuktikan bahawa BN benar-benar sebuah idea yang revolusional. Semua ini saya pulangkan kepada segenap kepimpinan BN untuk merenung dan memikir serta membahaskannya. Kerana akhirnya nanti BN ialah tentang pemuafakatan. Lalu apa jua jalan ke hadapan untuk BN? Ia mesti menyantuni tradisi pemuafakatan yang BN telah budayakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari rakan-rakan BN, perkara kedua yang ingin saya bicarakan pada hari ini ialah kenapa kita mesti mengambil alih semula kerajaan dan bagaimana harus kita melakukannya. Ada 3 sebab mengapa BN kita mesti mengambil alih semula negara. Nombor 1, yang pertama, kita mahu memulihkan kembali negara. Pada saat kita berhimpun ini, rakyat di luar sana sedang sangat terbeban. Harga barang melambung naik sehingga di luar kemampuan rakyat. Malah bekalan makanan asas berisiko terputus atau tidak mencukupi. Sumber protein kita telah menjadi sangat mahal. Segalanya dari makanan kepada kos kehidupan lain telah menjadi sangat luar biasa dari kemampuan purata rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada institusi awam terjejas. Iklim pelaburan terus pudar dan perlahan. Segalanya lebih baik dulu daripada sekarang. Kerana itu kita mesti memulihkan Malaysia. Ia harus menjadi misi paling utama Barisan Nasional. Kita mesti rampas dan takbir semula Malaysia pada pilihan raya ke-15 nanti. Lihat saja apa yang berlaku pada negara ini. Apabila BN ditewaskan pada tahun 2018, PH has failed to govern and they failed miserably. Dari semua segi kita telah merosot, menyusut dan berundur ke belakang. Dan bila kita menerajui semula kerajaan pada waktu ini, tangan kita pula terhad dan terikat. Ini kerana kita tidak mempunyai kuasa yang dominan. Kita terpaksa akur dengan pelbagai kekangan politik dan persefahaman politik dengan pelbagai sekutu dan seteru kita. Jika kita mahu bertindak sedikit agresif atau lain dari selera mereka, kita diancam dan diugut. Sikit-sikit nak tekan butang, sikit-sikit nak tekan butang.
dekat Johor nak tekan butang, kita tekan butang, padan ke muka. Ya? Saudara-saudara sekalian, ini bukan situasi yang baik kepada kita, kepada BN dan Malaysia. Jadi janganlah kita sekali-kali kita turun ke medan pilihan raya nanti dengan nostalgia dan cita-cita kosong. Jika hanya ingin berkuasa, itu bukan BN. Kedua, BN mesti mengambil alih semula pentadbiran negara kerana kita mahu mengembalikan semula kestabilan politik di Malaysia. Ketidakstabilan politik dalam masa tempoh 3 tahun telah menjerumuskan Malaysia ke era 20 tahun terkebelakang. Bayangkan jika semua ini berterusan, saudara saya sekalian, Malaysia akan terus menjadi negara yang terus ketinggalan dan tercorot. Kita mesti pasakkan dalam sanabari rakyat Malaysia untuk tidak terus bereksperimen dengan politik negara. Mereka mesti membuat keputusan dengan rasional dan objektif, bukan emosional dan terbawa-bawa dengan sentimen. Ketiga, BN mesti mengambil alih semula Malaysia kerana kita mahu mencipta masa depan untuk generasi akan datang. Mentadbir negara bukan setakat menguruskannya untuk kemandirian hari ini ataupun untuk kita hari ini, tetapi ia juga tentang membina asas-asas kelangsungan hari esok. Kita bukan hanya mewarisi negara Malaysia ini dari generasi lepas, tetapi turut meminjamnya daripada generasi akan datang. Makanya kita mesti menyingkirkan segala noda dan kesalahan generasi sedia ada dan menyediakan landasan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang, Malaysia lebih makmur, lebih maju dan sentosa. Kita hidup di zaman bukan zaman kita lagi, tuan-tuan puan sekalian. Jadi janganlah kita terus menghancurkan zaman ini dengan meninggalkan Malaysia dalam keadaan yang parah dan lelah kepada generasi Malaysia yang akan datang. Maka BN mesti mencipta masa depan terbaik untuk generasi akan datang Malaysia. Persoalannya, bagaimana harus kita memenangi PRU akan datang demi tanggungjawab kita pada Malaysia dan generasi akan datang? Jawapannya adalah melalui idea, melalui kesepakatan, politik moral, kepimpinan intergenerational dan strategi yang tuntas. Ini penting. Ya, tuan-tuan sekalian. Nombor 1, idea. BN akan diukur dengan apa yang boleh kita tawarkan kepada Malaysia. Kita mesti ada idea, saudara saya sekalian, bagaimana kita akan menguruskan kerajaan. Dasar apa yang akan kita terokai dan kita tampilkan jika kita diberi peluang untuk mentadbir negara dengan majoriti yang baik. Parti tanpa idea, saudara saya sekalian, adalah parti yang mati. Tidak ada siapa yang akan yakin dengan BN jika ia gagal mengemukakan idea yang bernas untuk Malaysia. Ingat, kestabilan politik sahaja tanpa idea bagaimana mengurus negara tidak mencukupi. Sekadar kestabilan tetapi menjadikan kehidupan sukar bukan cara terbaik mengurus negara. Sekadar kestabilan tetapi segala indeks keyakinan menggudum adalah formula yang akan memundurkan bangsa. Dan kestabilan tanpa kemakmuran ekonomi adalah sepincang-pincang pemerintahan. Yang kedua, kesepakatan. BN mesti kokoh dalam kesepakatannya. Kita tidak boleh tampil hanya dengan logo BN saja, tunjuk BN, BN. Tetapi jiwa dan raga kita dengan haluan masing-masing. Kita mesti menghadapi pilihan raya akan datang sebagai barisan nasional, bukan sekadar parti komponen barisan nasional. Kita mesti menghantar mesej yang sangat jelas kepada rakyat bahawa BN adalah pasukan Malaysia, bukan pasukan UMNO, bukan pasukan MCA, bukan pasukan MIC, bukan pasukan PBRS secara berasingan. Pasukan Malaysia. Tonjolkan BN seluruhnya sebagai sebuah pasukan terbaik untuk masa depan Malaysia yang terbaik. Di pentas manapun, di program apapun, kita mesti berdiri sebagai barisan nasional
Ya. Kita bukan saja nampak kuat, tetapi benar-benar kuat sebagai sebuah pasukan Barisan Nasional. Apabila BN kuat, UMNO akan kuat dengan sendirinya. MCA, MIC, PBS juga akan kuat dengan sendirinya. Semua parti komponen akan kuat. Maka janganlah kita membuang masa lagi bercakaran sesama sendiri kita. Ia akan melemahkan kita BN. Nombor 3, teguhlah berpegang pada politik bermoral. Ini banyak orang akan soal saya politik bermoral. Perkara yang tidak bermoral tidak akan menang, tuan-puan sekalian. Dan apa jua yang bermoral pasti akan bertahan dan dikenang. Kita mesti menolak sang oportunis politik. Jangan beri ruang kepada pedagang politik. Sebaliknya, buka ruang, sokong dan angkat kepercayaan kepada calon yang berilmu, berakhlak, berprinsip dan memberikan jiwa nurani kepada negara dan bangsa. Ingat, kita mesti ingat, dalam usaha membudayakan politik bermoral, kita sebenarnya tidak pernah terhutang dengan sesiapa. Kita tidak perlu berterima kasih kepada sesiapa. Tidak ada istilah tolak ansur dalam perkara moral. Dulu kita dalam BN berbelas-belas parti komponen. Bila kita kalah saja, kita cuma tinggal berempat. UMNO, MCA, MIC dan PBBS. Inilah semangat serta kawan yang ada pada Barisan Nasional. Semua meninggalkan kita. Tak sempat siang nak tinggalkan Barisan Nasional. Kerana moral dan perjuangan dan kesetiaan mereka telah mereka tafsirkan dan diubah-ubah mengikut selera dan perut yang tidak pernah kenyang. Walaupun kita hanya tinggal berempat, saudara sekalian, my friend MCA, MIC, PBRS, walaupun kita hanya tinggal berempat, jika kita berpegang kepada prinsip, pada politik bermoral, pada landasan dan falsafah yang berpandukan nilai, kita pasti akan menang. Keempat, tampilkanlah pemimpin serta calon intergenerational dan terangkum. Ya, ni nak dekat pilihan raya ni. Dah banyak tempah baju baru ni. Ya. Calon dan pemimpin yang kita angkat untuk membawa panji-panji Barisan Nasional mestilah mewakili pelbagai generasi, latar belakang dan kepentingan yang inklusif. Yang berusia dan berpengalaman kita perlukan demi hikmah dan kematangan. Yang pertengahan usia pula kita perlukan demi kesediaan mewarisi kepimpinan hari depan. Yang muda remaja kita perlukan untuk kita latih dan beri pengalaman. Yang gadis dan wanita ya, kita yakinkan bahawa mereka punya tempat penting dan setara dalam kerajaan dan masyarakat. Yang dari etnik pelbagai dan masyarakat asal pula, mereka adalah sebahagian penting dari kepelbagaian Malaysia. Yang berkelainan upaya dan potensi ataupun OKU adalah kerana mereka punya tempat dalam hal bernegara dan berkerajaan. Tuntasnya ataupun secara umum pengakhirnya, kita memerlukan semua untuk semua secara inklusif. Yang kelima, BN perlukan strategi, bukan imajinasi. We must have strategi, bukan imajinasi saja. PRU 15 ini, tuan-tuan persilan, untuk menang, PRU mesti bersandarkan kepada strategi dan berdasarkan maklumat. Segala persediaan, gerak kerja kita, tawaran kita mestilah disokong dengan data, disokong dengan plan, dan disokong dengan pencapaian. Kita mesti menghentikan segala usaha menyajikan rakyat dengan perspektif yang hanya berdasarkan persepsi. Sedangkan hakikat sebenarnya sangat berlainan. Saudara sekalian, cara yang terbaik untuk membetulkan persepsi adalah
dengan melumpuhkannya dengan menggunakan kenyataan yang benar dan sahih. Yakinlah saudara sekalian, yakinlah bahawa rakyat boleh menilai, rakyat boleh berlaku objektif dan adil. Rakyat tidak akan terpedaya lagi. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah apabila kita membiarkan sahaja segala tomahan dan persepsi rekaan pembangkang sampai kepada masyarakat. Saya perhatikan dalam banyak keadaan, saudara sekalian, kita gagal memberi jawapan dan bidasan. Kalau ada pun ia lebih bersifat retorik dan politik dan tidak berobjektif. Jika cubaan menjawab dan membidas ini tidak dilakukan secara strategik dan terancang, ia hanya akan memburukkan lagi keadaan. Kita akan menjadi bak kata umpamaan ataupun umpama bidalan, ibarat tikus membaiki labu. Kita mesti mula untuk lebih banyak menyerang ataupun ofensif, bukannya menunggu dan defensif. Jangan tinggalkan bosku seorang-seorang saja yang melawan. Semua kita dalam dewan ini mesti lawan, mesti serang. Jangan kita berpuluk tubuh saja dan membiarkan BN karam dalam limpahan serangan bertalu-talu dari pelbagai sudut oleh Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Pendekatan defensif kita selama ini seolah-olah menggambarkan kita lemah dan salah. Saya kadang-kadang berasa kesal juga atas sikap berdiam diri kita ni. Jentera parti komponen nampak tidak berupaya menangkis tomahan keji lawan kita dengan radikal dan berkesan. Bukannya parti kita ni tak ada sumber dan kekuatan. Kita ada pelbagai sumber dan kelebihan. Gunakanlah. Pendekatan tunggu dan lihat dan menjawab hanya apabila diserang ini mesti segera kita hentikan. Kita mesti aktif, proaktif dan giat membongkar segala kegagalan PS dan PN selama ini. Saudara-saudara sekalian, saya sedar dan akui bahawa segala yang saya cakapkan ini bukan sesuatu yang mudah. Namun mesti ada impian dan cita-cita. Dan cita-cita tersebut memerlukan usaha untuk menjelmakannya. Maka bekerjalah demi apa yang kita percaya dan yakini tentang BN ini. Mari kita sama-sama semua memainkan peranan. Segala pelusuk negara kita punyai rangkaian yang paling banyak dalam negara. Dan bekerjalah dengan gigih, pintar dan bersama-sama untuk kita menjayakan BN sebagai sebuah idea dan institusi politik. Janganlah membiarkan hanya setengah daripada kita saja bekerja keras dan bertungkus lumus. Saya katakan tadi, janganlah biarkan bos terkonteng-konteng seorang kulu ke hilir jawab itu macam-macam sampai berdialog macam berdebat macam-macam. Tahniahlah bosku kerana berdebat ya dengan baik ya. Pihak sebelah sana tak ada idea pun, asyik-asyik forensik audit. Memang pun kita akan buat forensik audit, takkan nak ambil alih sentiasa saja. Itu tak payah cakap, goes without saying, kata orang putih. Nak ambil syarikat ABC Sdn Bhd pun kena buat forensik audit. Ini kan pula nak ambil syarikat yang kedua terbesar oil and gas dalam dunia. Cakap dah tak ada idea, basi. Lain kali tak payahlah berdebat dengan macam orang ni, mau masa tu sendiri. Kita mesti turun gelanggang saudara sekalian bersama-sama, berjuang bersama-sama dan akan menang bersama-sama pada pilihan raya ke-15 nanti. Saya harap semua kepimpinan dari semua parti komponen Barisan Nasional akan memberikan perhatian serius terhadap apa yang saya tegaskan pagi ini. Saya akan turun lepas ni. Kita akan buat gelombang selepas daripada ini. Kami akan turun ke setiap negeri dan kita akan buat gelombang, apa nak kita panggil sebenarnya, gelombang biru ke apa ke, kita buat gelombang menjelang pilihan ke-15. Kita akan hentam cukup-cukup dan kita pastikan kita merampas kuasa semula. Tidak ada bentuk perayaan dan sambutan penubuhan BN yang lebih baik daripada menjadikan hari ini sebagai satu sesi muhasabah untuk tulus, jujur demi bersama-sama menjadi lebih baik.
Mari kita meraihkan dan memaknai sambutan 40 tahun kita pada hari ini dengan iltizam dan semangat yang bukan saja berkobar-kobar tetapi segar dan benar. Saudara saya sekalian, selamat memperingati hari ulang tahun UMNO yang ke-48. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Utama atas ucapan sebentar tadi. Bien, selamat memperingati hari ulang tahun Barisan Nasional yang ke-48. Terima kasih Datuk Seri.